وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan bersyukur. Terima kasih kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulam Mubtadi. Tak tahu muka surat berapa Rumi tu. Kalau Jawi 43. Rumi berapa tu? Rumi tak boleh cari. 56. Rumi 56. Jawi 43. Masalah wuduk yang ketiga. Wuduk yang ketiga. Fardu wuduk yang ketiga. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan ketiga, yang pertama niat, yang kedua basuh muka. Ni yang ketiga. Dan yang ketiganya membasuh dua tangannya dan dua perceraian sikunya dan barang di antara keduanya. Allah. Fardu wuduk yang ketiga adalah membasuh dua tangannya. Membasuh dua tangan. Kalau orang tu dia ada dua tangan lah. Kalau orang tu ada lebih pada dua, kena basuh semua. Kalau tiga, empat. Kalau dia ada tangan lebih. Macam tu juga kalau dia ada jari lebih kan. Bukan 5 jari je, 6 jari, 7 jari. Ikutlah, banyak mana pun. Dan ketiganya membasuh dua tangannya dan dua perceraian sikunya. Dua perceraian siku. Sehingga ke siku, di antara lengan dengan siku. Atas pada siku, lengan dah. Jadi wajib basuh tu daripada tangan tu sampai ke siku, sampai ke habis siku. Sampai ke habis siku. Cuma susah sikit lah nak tentukan sebab di mana ada garisan kan. Tapi secara umumnya begitulah. Sampai ke siku. Dan barang yang di atas keduanya. Kalau apa yang tumbuh di atas tangan tadi, daripada tangan sampai ke siku tadi, wajib basuh sekali. Kalau tak lalat lah. Kalau tumbuh bisul lah, wajib basuh sekali kat tangan tu. Kalau tumbuh bulu lah. Tu dia kata daripada bulu. Sama ada perkara tu biasa ataupun luar biasa. Dekat tangan tu luar biasa. Bulu yang lebat macam gorila, luar biasa tu. Wajib basuh dengan bulu-bulu tu sampai ke dalam. Ataupun yang biasalah, bulu-bulu yang sikit, bulu roma sikit, maka wajib basuh juga. Ataupun tiba-tiba dekat tangan tadi tu tumbuh tai lalat besar tu, tai lalat hidup. Bukan tai lalat mati tau, tai lalat hidup yang timbul tu, besar lah tu. Wajib basuh dengan tai lalat tu sendiri. Atas tai lalat tu ada bulu 2 urat. Wajib basuh dengan bulu-bulu tu sekali. Saya nak bagi tahu apa sahaja yang tumbuh. Apa sahaja yang tumbuh di atas tangan, maka wajib basuh sekali. Walaupun perkara itu pelik sekalipun.
Kemudian dia kata kat sini, dan jika lebat sekalipun, kalau ada bulu-bulu lebat sekalipun, wajib basuh semua bulu yang ada di atas tangan tadi. Dan kuku pun wajib basuh. Yang zahir kuku lah wajib basuh. Dan jika panjang sekalipun, kalau bulu tu panjang atau kuku tu panjang sekalipun, wajib basuh. Ya. Dan kulitnya, kulit memanglah, dah tangan tu mesti ada kulit tu wajib basuh lah. Dan jika kulit yang tergantung pada tempat fardu, dan jika panjang sekalipun, dia bagi contoh pelik-pelik. Kulit tu terkoyak ke apa dia panggil, menggelupas ke terkoyak, koyak lah kot, terkoyak. Panjang tu sejengkal, panjang, tapi dia masih lagi ada dekat kulit lah. Panjang, dia terkoyak daripada sini straight, contoh daripada sini straight sampai ke sini, maknanya bergantung lah. Kalau nak ambil wuduk, kita pun putus kan, selesai lah. Tak payahlah basuh yang putus tu, basuh tangan aja. Ini kalau tak putus, ya, yang mana kulit tadi, dia tak kisah kulit ke bulu ke apa-apa saja, sampai ke belah sini. Sini tak wajib basuh dalam bab basuh tangan, tapi sini wajib basuh. Masalahnya ada kulit tadi sampai ke sini, kulit yang tadi tu, yang tercabut, bukan tercabut, panggil apa? Kulit yang menggelupas tadi tu sampai ke sini. Jadi adakah wajib basuh kulit tu yang kat sini? Wajib juga. Sebab dia bukan di sini, dia di sini. Umbi, tengok umbi tu. Tu dia kata sini. Dan jika kulit yang tergantung pada tempat fardu, tempat tu fardu, tapi dia panjang luar daripada fardu, sekalipun wajib basuh juga. Logik lah. Kalau bulu panjang, dia duduk sini sampai ke sini bulu, wajib basuh semua bulu tu. Kenapa tak wajib basuh sampai sini je? Sebab bulu tu asal dia daripada tempat yang fardu. Dia tak sama dengan rambut. Saya dah cerita dah sebelum ni. Lepas ni kita akan cerita sekali lagi. Kita cerita sekali lagi. Rambut tumbuh dekat sini, kemudian dia akan keluar sampai keluar daripada had kepala. Ni dah pergi muka dah. Dia akan keluar pada had kepala. Ketika nak ambil wuduk, wajib sapu kepala. Kalau tumbuh rambut atas kepala, boleh juga sapu rambut tu. Tapi dengan syarat, rambut tu dia tidak keluar daripada had kepala. Jika dia keluar daripada had kepala, maka tak boleh sapu. Contoh rambut tadi panjang sampai sini. Masa nak ambil wuduk, dia basuh muka, basuh tangan. Masa nak sapu kepala, dia sapu yang sini. Rambut, umbi dia dekat atas, tapi dia keluar daripada had kepala, tak sah. Dia kena hanya dalam had, rambut tu jatuhkan dia, dalam had tu je boleh sapu rambut. Jatuhkan rambut, kalau rambut panjang, jatuhkan ikut jalan dia, jatuhkan. Tanda yang sekadar ni aja yang boleh, rambut yang boleh disapu, sekadar had kepala sahaja. Yang keluar sampai ke bawah-bawah ni semua tak boleh kalau sapu. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena mesti sapu rambut yang berada dalam kawasan had kepala, bukan rambut yang umbinya di kepala. Bukan. Rambut yang ada dalam kawasan had kepala. Berbeza dengan rambut atau bulu yang ada pada tangan. Jika dia keluar daripada had tangan, tetap wajib basuh juga. Itu beza dia yang kepala. Tetap wajib basuh juga. Walaupun bulu tu panjang, kalau ukur sampai sini, sini tak wajib basuh, maka basuh bulu sampai sini ajalah. Tiap sampai habis juga. Dia tak sama dengan rambut tadi. Rambut tak sama. Okey. Dan wajib dibasuhkan lubang dan pecah-pecah yang terbuka. Lubang dan pecah-pecah yang terbuka. Apa maksud dia? Kalau ada dekat kulit tadi, kat tangan tadi, ada lubang. Kenapa ada lubang? Jatuh motor ke apa, berlubang lah. Mungkin ada jerawat ke, picit sampai berlubang. Asalnya macam gunung berapi.
jerawat dia, jerawat yang ada kat tangan, katalah. Bila dia picit-picit, jadi kawah. Kawah dalam kawah tu wajib basuh. Tapi kalau dia tak picit, gini. Maka wajib basuh atas atau puncak ni. Bila dia dah picit, ada lubang. Lubang dalam pula tu. Dalam, seinci dalam sangat. Setengah inci. Melampau setengah inci. Suku inci, berlubang dalam. Wajib basuh sampai ke dalam. Kalau dia berlubang. Okay? Wajib basuh. Dan wajib dibasuhkan lubang. Dan pecah-pecah yang terbuka. Sama juga. Pecah tu merekah lah. Biasanya ni kat kaki ni, kat tumit. Tapi tak apalah, kalau kat tangan pun ada pun sama juga. Kering sangat kat sini tangan ni, dia merekah. Yang biasanya jadi kat kaki, jadi kat tangan dia merekah. Okay? Ketika tak merekah, dia wajib basuh atas ni je. Bila merekah, celah-celah dalam tu pun wajib juga. Sebab dia dah jadi zahir. Okay? Sebab tu kita pecah-pecah yang terbuka. Dan wajib dikeluarkan tahi kuku. Yang kotor-kotor ni hitam kat kuku tu panggil tahi kuku. Yang menegahkan sampai air ke bawahnya. Jika tahi kuku tadi, kalau air kena, dia tak masuk sampai kena kuku. Kalau kuku panjang, bawah kuku tu wajib basuh. Tiba-tiba ada tahi kuku tu, itulah, ada sesuatu lah bawah tu. Tanah ke, daki ke, apa benda yang hitam ada. Kalau ambil wuduk, air tak boleh masuk sebab ada benda tu, maka wajib cuci. Kalau tidak, tak sah. Lebih-lebih lagi yang macam minyak hitam. Minyak hitam tu, dia bukan minyak saja tau. Dia dah campur dengan besi lah, kita kata kan dalam piston tu kan. Dia ada serbuk-serbuk besi lah, mudah kata, halus-halus. Sebab tu jadi warna hitam. Dan dia tu dah jadi pekat, melekat. Kalau kita tengok minyak hitam yang sebelum kita bubuh, dia tak hitam kan? Minyak hitam macam minyak masak. Tapi lepas pakai, kenapa dia jadi hitam? Dia dah proses. Akhir sekali, bila ada kat bawah kuku, dia ada sesuatu sebenarnya. Dia bukan minyak. Sebab kalau minyak, tak perlu basuh. Kalau ambil wuduk macam tu je sah. Contoh, minyak kelapa, minyak masak. Dia pegang. Minyak urut, pegang. Ada minyak bawah tu. Dia ambil wuduk, tak payah basuh gitu je lah. Maksudnya tak perlu ambil sabun, basuh, hilangkan minyak. Tak perlu. Ambil wuduk, basuh. Walaupun beleming lagi. Beleming dia panggil. Minyak lagi. Tak ada apa-apa. Sah. Sebab dia memang menyerap air. Minyak. Kan minyak urut dia kan. Ada orang siap basuhkan sabun. Tak perlu. Tapi nak basuh silakanlah. Tak perlu basuhkan sabun. Bagi dia hilang minyak. Sebab minyak dengan air tak boleh bercampur. Nanti dia tak menyerap. Tak ada. Minyak tak ada masalah. Malah minyak tu boleh menyerap masuk dalam kulit, masuk dalam badan lagi. Jadi bila basuh gitu aja. Kalau minyak hitam pun gitu juga. Minyak hitam yang tak pakai lagi. Kalau kena tu, tak perlu buat apa-apa. Ambil wuduk gitu aja. Sah. Tapi kalau minyak hitam yang dah pakai, yang tu bahaya. Sebab dia ada sesuatu kat situ. Karbon nama dia. Karbon dah campur dalam minyak. Karbon dah telah masuk dalam minyak tu, menyebabkan dia boleh jadi sesuatu yang menghalang air. Karbon dia menghalang air. Bila menghalang air, kena cuci. Hanya dimaafkan bagi pomen. Pomen, ya, dimaafkan. Dia buat sedaya upaya. Kalau ada sikit-sikit yang tak sempat, bukan tak sempat, yang tak boleh nak buat, susah sangat nak hilang tu, maka dimaaf bagi dia. Hanya pomen. Orang lain tak boleh. Sebab apa? Dia main benda tu hari-hari. Cuba bayangkan. Baru tukar minyak hitam apa semua. Lepas tu masuk asar, masuk zuhur. Nak cuci tu betul-betul setengah jam. Enggak, 40 minit sembahyang. Habis sembahyang campur rehat sekali, masuk kerja balik. Baru tak sampai 2 jam masuk kerja balik, asar pula. Cuci. Memang tak ada. Lepas tu sembahyang asar. Lepas tu maghrib pula. Gitulah. 3 tu solat berat bagi 3. Zuhur, asar, maghrib. Maka jika dia dah cuci sedaya upaya, ambil beruh, gosok-gosok bersabun, ada hitam, maaf. Tapi kita bukan pomen. Kita menyibuk.
Pomen duduk bubur minyak, kita duduk petek, pegang situ, pegang situ, pegang situ. Kalau rantai tu duduk pegang rantai, tolong kemas rantai sikit, rantai longgar. Kita pegang rantai tu, ada hitam kat tangan kita, masuk dekat kuku. Kita ni gatal. Lepas tu masuk Zuhur, kita pergi semayang, kita tak buang, tak sah. Ataupun kita dah cuci lebih kurang aja, kat bawah ada lagi, tidak sah. Sebab tak maaf untuk kita. Tidak dimaafkan untuk kita. Dia hanya dimaafkan untuk pomen sahaja. Dia hanya dimaafkan untuk pomen sahaja. Pomen maknanya bukan pomen. Dimaafkan untuk orang yang main benda tu hari-hari saja. Dia kan pomen pula. Pomen tapi cuti sebulan. Aku pomen, maaf. Tak boleh juga. Cuti sebulan. Maknanya tak boleh lah. Sebab dia hari-hari, maka nak memudahkan dia. Lepas tu dimaafkan bagi dia. Apa lagi? Itu tahi kuku. Ini ada khilaf ulama sikit. Pendapat mutamat macam ni lah. Imam apa? Imam Ghazali, Imam apa? Lupa dah. Okey. Okey. Dan wajib dikeluarkan tahi kuku yang menegahkan air sampai ke bawahnya. Itu mutamat lah, tahi kuku tadi. Kecuali ini pendapat mutamat. Kecuali Imam Zarkashi dengan Imam Ghazali. Mazhab Syafi'i juga. Tapi bukan pendapat muktamad. Bila ada khilaf, lega lah untuk kita, kan? Iaitu dimaafkan jika kekotoran itu dari daki. Kadang-kadang kita tak buat apa pun, mari ada hitam kat bawah kuku. Biasa kuku kaki ke apa kan? Dia daripada mana asal usul? Daki kita. Sel-sel mati. Peluh. Kata Imam Zarkashi dan Imam Ghazali, jika hitam tadi tu berasal daripada daki atau kulit kita, sel-sel mati, maka maaf. Pendapat mutamat tak maaf. Tak kira daripada daki ke, daripada apa benda ke, ada hitam yang menegah air, tak maaf. Tak sah sembahyang, tak sah wuduk. Imam Ghazali dan Imam Zarkashi kata, kalau daripada daki maaf, sebab diri dia. Nak macam mana benda tu daki ke? Daki tu maksud bukan daki di luar, daki yang kat dalam tu lah. Bukan daki kat tempat lain dia garu kerang masuk daki tu tak jadi. Daki dia kan kalau dalam kuku ada, atau kat kaki, dalam kaki tu lah, dekat kuku tu. Kadang-kadang orang pakai kasut, hari-hari pakai kasut, pakai stokin pakai kasut, tiba-tiba ada hitam juga kat tepi tu. Mana daki lah. Lepas tu nak apa, congkeh, nak kerat, cuba try congkeh lebih-lebih sangat, cekam ni dia kan. Apa dia panggil, orang sini panggil apa? Cekam tak? Jadi busuk tu. Mana tak, ni korek-korek tu. Maka sama ada di tangan atau di kaki, jika dia berasal daripada daki, maka kata Imam Ghazali, kata Imam Zarkashi, dua-dua mazhab Syafi'i juga maaf. Pendapat mutamat tak maaf. Jadi kat situ mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Legalah sikit bagi orang yang susah-susah ni kan. Susah nak buat. Lagi menarik, Imam Hanafi, mazhab Hanafi, maaf. Okey, sekejap sebelum tu. Kata Imam Ghazali, Imam Zarkashi, jika daripada daki dimaaf, jika bukan daripada daki tak maaf. Contohnya apa bukan daripada daki? Daripada tadi lah, minyak hitam, daripada tanah liat, daripada selain daripada daki tak maaf. Kata Imam Ghazali, Imam Zarkashi. Pendapat mutamat, tak kisah daripada apa, memang tak maaf. Okey. Mazhab Hanafi, tak kisah daripada apa, maaf. Kat situ leluas. Mazhab Hanafi, tak kisah daripada apa asal usul tu. Daripada tanah, daripada luar ataupun daripada daki, maaf. Kata Imam Hanafi, kerana ada satu kisah daripada ketika zaman Nabi dulu, Nabi memerintahkan sahabat yang kukunya penuh dengan kotoran. Sahabat ni semayang, kuku kotor hitam. Nabi lepas habis semayang, Nabi tegur dia. Nabi kata, nak semayang potong kuku, kotor tu, nak ambil wuduk, nak apa. Nabi tak suruh pun dia qada balik, ulang balik.
Maknanya Imam Hanafi kata sah, cuma makruh. Mazhab Syafi'i kata pendapat muktamad tak sah. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i tapi boleh pakai juga. Kalau daripada daki sah, daripada bukan daki tak sah. Okey. Cekam tu lah. Tu nama cekam. Tak. Kalau penyakit tu, masa ambil uduk tu memang kena cuci. Masa ambil uduk tu cuci lah maksudnya. Cuci tu maksud dia ada nanah adalah darah yang rosak. Nanah tu najis tau. Kenapa pula najis? Yang najis darah. Tidak. Nanah itu adalah darah. Tapi darah yang rosak, jangkit bakteria lah apalah itu ini, dia jadi nanah. Jadi nanah juga adalah najis. Okey. Oleh kerana dia sakit kat tepi tu, maka ketika ambil wuduk wajib basuh. Maksud basuh wajib basuh. Jadi basuh kena semua tu, selesai. Dia seolah-olah ada darah ke nanah, air kena, dia tolak nanah tadi, seolah-olah gitu. Mana yang boleh tolak, dia tolak. Air yang belakang tu kan air mengalir, air yang belakang tu menyucikan. Air yang depan tolak nanah tu. Habis pergi maka terangkat uduk selesai. Keluar balik. Keluar balik sakit dah, darurat dah. Keluar balik tu darurat, balut. Tak apa. Tapi mesti basuh. Kecuali doktor kata tak boleh basuh, kalau kena air, kena potong kaki, kena potong jari, buruk, menyebabkan hilang anggota sebagainya, tu bab lain pula. Tu darurat. Ini tak darurat, cuma dia ada penyakit kaki di tepi kuku tu berpenyakit yang mana dia ada darah dan nanah dan sakit kalau pegang. Sakit kalau pegang. Dan mungkin ada juga bekas-bekas darah tu jadi hitam juga tepi. Maka orang macam ni, sebab dia bukan darurat, dia cuma sakit gitu aje, wajib basuh air. Sebab tak ada pun kata tak boleh kena air, maka wajib basuh. Jadi bila basuh tu, pegang sebagai semampu mungkin, yang mana buatlah klebek lah sikit semampu mungkin. Jadi seumpama air nanti pergi mengalir, kena je najis tu, darah ke nanah tu, dia akan tolak ke depan, air yang ke belakang akan cucikan. Lepas pada tu balut. Kecuali tadi tu lah, memang doktor kata kena balut, dalam jerat jari tu kena balut. Sebab kita dah inject, kita dah berubat, tak boleh kena air selama seminggu. Itu bab lain pula. Itu kena tayamum tu. Itu kena ambil uduk dan tayamum. Itu bab lain tu. Cuma kalau sekadar sakit biasa-biasa lah, sakit tapi biasa-biasa, wajib kenakan air. Tapi benda tu boleh kena air ke jadi buruk? Boleh kot kan? Sakit lah. Makna jiruh gitu je lah kalau sakit. Sebab dia kalau kena air, dia bukan menyebabkan jadi susah nak elok dah kan? Tak, saya rasa pun tak. Kalau lah doktor kata tak boleh kena air, kat situ kena tayamum. Itu perbahasan lain lah, kena tayamum. Sebab tak boleh kena air. Okay? Jadi masa ambil uduk tadi dekat tangan, yang kena berhati-hati adalah dengan cat, lilin, minyak yang tadi tu. Bukan minyak macam minyak masak, minyak urut tu. Minyak yang dah campur tu, campur macam-macam tu. Apa lagi yang kena? Cat, lilin, minyak, sisik ikan. Bagi orang perempuan lah, ataupun orang yang ke laut ke, masa dia sisik tu terkena kat mana-mana, tak kena air dalam sisik tu, dia melekat. Itu lah. Itu yang perlu dijaga. Cat, lilin, minyak, sisik ikan. Yang lain tak ada kot. Apa lagi yang menyebabkan air tak lalu, yang tak perasan? Gam, betul ke? Gam pun sama. Tambah-tambah gam yang gajah tu. Jangan duk main gam cat gajah tu. Kalau nak main gam cat gajah tu, main pagi-pagi, pukul 8 pagi. Baru masa untuk Zuhur tu panjang. Jangan duk main time asar, pukul 5.30, 6. Nak gam slipper, boleh, risiko dia tinggi. Kita picit tu memang tak kena, jaga dah. Tengok-tengok kena juga. Asal tak boleh buka tangan aku ni? Allah, lekat ke? Dah jaga dah tu. Biasa, tak boleh. Bahaya je gam tu. Gam cat gajah tu sangat bahaya. Bahaya tu maksudnya dari sudut
dia senang sangat, dia tak tahu, dia cair tu, tapi dia ada sesuatu yang menghalang. Dia cair dan ada sesuatu yang menghalang daripada kena apa ni, kulit tu. Jadi kena jaga betul-betul. Kalau tidak sia-sialah sembahyang kita. Kita punyalah jaga. Akhir sekali apa jadi? Sayanglah. Okay. Apa lagi? Habis? Getah pokok. Getah dia dekat kuat lah. Geng-geng penebang pokok, hati-hati dengan getah. Betul juga. Getah kuat lah. Itu sama juga. Pokok pelam, mangga lah. Itu pun sama lah. Nak tebang-tebang pokok peranting-ranting tu, jangan waktu asar. Maksudnya lepas asar. Sebab apa saya kata jangan waktu tu? Sebab lepas tu nak sembahyang maghrib, nak pergi masjid. Itu yang jadi lebih kurang buat tu. Buatlah pagi-pagi. Tapi petang-petang tu lah sedap buat kan. Petang sebelum pergi masjid tu. Takut kena tu. Banyak orang dia buat sambil, dia sebab nak cepat pergi masjid tu yang buat lebih kurang. Jagalah. Rugi kalau semayang bukan main tapi tak sah. Habis. Gam gajah boleh buang dengan garam, betul? Maksudnya garam, buah garam, gam gajah tu hilang, betul? Try tengok balik ni. Petrol boleh? Kalau kena gam gajah ambil petrol, dia hilang terus. Mana senang ni. Tina minyak gas, minyak tanah boleh kan, tapi tak kuat, tak power sangat minyak gas. Tina lagi power, kerana tangan cekik terasa tu. Minyak gas tu atau minyak tanah tu dia kasar sikit lah. Yang tu nak yang sunat-sunat, boleh juga. Nak bincang sunat-sunat boleh. Okey. Kita bincang yang sunat-sunat pula. Saya ingat nak masuk yang wajib aja, kita bincang yang sunat. Pertama sekali dalam Quran, kalau kita tengok ayat dia, idza kuntum ila salah, kalau kamu nak sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wa aydiyakum, tangan kamu, ila kepada, sehingga, marafiq, siku. Kalau orang jenis luruh bendul baca, dia akan buat mesti tangan sampai siku. Kalau siku dulu tak sah, tu luruh bendul lah. Habis tu sebenarnya macam mana? Sunat tangan dulu. Tangan tu masuk jari ni. Sunat di sini. Akhirnya di sini. Habis kalau buat sini juga tak makruh. Harus sunat sini. Boleh buat tak? Dekat masjid surau. Maksud boleh buat tu praktikal tak? Memang boleh buat. Tak memang boleh buat. Berjeruk, kain basah, baju basah lah. Praktikal tak? Tak praktikal kan? Yang inilah saya daripada dulu pun lagi. Tak ada ke siapa yang reka cipta ni? Arkitek kan? Yang reka-reka cipta kan? Arkitek ke apa? Engineer? Designer? Tak ada ke orang Melayu, orang Islam yang hebat-hebat cipta dekat masjid surau? Buatlah macam mana pun, dalam keadaan boleh mengamalkan semua sunat-sunat dalam wuduk. Kita bukan pereka. Buat satu rekaan yang kalau di surau masjid, buat kaedah tu boleh buat semua sunat-sunat wuduk. Sebab kat rumah tak boleh buat dah, takkan kat masjid pun tak boleh buat. Tu contohnya nak basuh tangan tadi, tangan dulu. Kalau pahit macam biasa, mana-mana pahit gitulah, memang tak boleh. Tak boleh. Macam mana? Lepas tu longkang kat depan pula tu. Nak pergi ke depan tak boleh ada longkang. Tapi semua ada sebab lah longkang tu dibuat. Cuma tak ada ke orang Islam, Melayu lah, kita khusus kat orang Melayu, yang reka satu design
Mungkin alat pun boleh lah kot. Ataupun design yang bila nak ambil tu settle semua. Selain daripada kolah. Kolah sebenarnya settle masalah. Kolah yang terbaik. Ambil gitu kan boleh. Selain daripada kolah lah. Yang paip. Dan satu lagi, bila buka air, kita ambil wuduk, air ni jatuh. Dulu ada orang reka dekat Shah Alam, Masjid Shah Alam, Masjid Negeri. Dia keluar, tarik, berhenti. Keluar, gosok kejap je. Gosok habis lah. Dia punya sistem tu tukar semua pakai paip biasa. Maknanya tak praktikal lah. Tak apa lah, ada orang reka lagi satu paip. Lepas tu dia punya tempat Swiss dia bukan dekat atas, dekat bawah. Cuba tengok. Dia gini. Ni lubang paip, dia masuk tu dia gini, dia boleh goyang. Kalau kita tolak macam ni, baru dia keluar. Lepas, dia berhenti. Anda tengok? Dekat surau masjid ni. Saya tengok dalam 5 tahun lepas. Dekat Selangor. Paip. Lepas tu ada satu macam batang panci kat dalam ni, boleh goyang. Bila kita ambil nak tu, kita tolak lah benda tu. Macam batang panci tu. Cek, tolak gitu. Dia sengit, dia keluar air. Angkat, dia jatuh balik, goyang. Dia berhenti. Best lah masa masuk muka. Masa basuh kaki. Macam mana? Tu masalah pula. Masa basuh muka, tangan okey lah, sedar lah. Masa basuh kaki, pegang yang ni, kaki ni terguling kat situ. Ada orang terguling. Sebab macam mana nak bagi air tu keluar? Dia kena tekan. Kalau tekan pakai tangan, macam mana? Kaki yang kat sulah. Itu yang terguling tu. Mungkin kena buat cara lain lah pula. Tak praktikal juga. Mungkin boleh ketak-ketak gitu, dia lekat. Bila dia lekat, basuh kaki. Ikut. Satu lagi, paip tu janganlah dekat sangat dengan dinding. Paip yang nak keluar, dinding, paip keluar, kepala paip. Jangan dekat sangat. Ini adalah sejengkal ke tak sampai sejengkal lah. Biarlah sejengkal. Sejengkal lah kot. Biarlah sejengkal ke atas. Dia kata takut-takut budak-budak gayuk patah pula. Sungguh lah. Buat satu, saya beri idea je. Bila panjang sikit, sedap sikit kita masuk. Ini kita masuk, kena sikut. Aduh. So, akhir sekali paling senang. Gini, so siku dulu. Lagi itu paling senang. Tak boleh buat yang sunat. Tak adalah kita nak tekan sangat benda sunat aja. Tapi itulah. Aduh. Kita punyalah hebat. Anak-anak Melayu sampai ke luar negara, hebatnya kita. Hebatnya sampai ke luar negara. Reka itu, reka ni, cipta itu, cipta ni. Takkan tak ada cipta satu. Ciptalah satu untuk surau masjid. Malah dengan ciptaan dia tadi, jika digunakan, jika praktikal dan digunakan, pahala besar. Bukan sekadar dapat, dia panggil apa? Hak cipta tu, hak patent. Bukan sekadar dapat patent, dia patentkan je. Dapat pahala besar. Tak tahulah. Macam saya kata kan, tak adakah anak Melayu Islam yang boleh reka sikit sistem mesin basuh, yang mana mesin basuh automatik, yang mana ketika spin tu air boleh masuk dan air boleh keluar. Untuk kita puas hati, kita basuh untuk baju semayang kita. Ini bila dia spin je, bila dia spin je, air mesti tak boleh masuk kan. Buatlah benda simple lah. Rasanya program je kot. Tekan ke sini. Okey, spin. Lepas tu spin, masukkan air. Air terkeluar. Spin. Air masuk. Lepas tu air keluar. Faham tak ketujuan apa saya nak bagi tahu ni? Tujuan baru puas hati. Kain baju semayang kita, kain semayang kita, air masuk, spin, air keluar. Kan puas hati. Ini tak. Bila nak spin je, air tak boleh masuk. Itu orang barat, orang Jepun yang buat peraturan tu. Peraturan atau program tu. Kita ubahlah ikut kita. Tapi tak ada orang buat. Adalah satu dua mesin je ada. Ada yang boleh buat keluar, ada yang. Tapi satu dua mesin, jenama apa tah? Satu dua je. Kita nak biar semua macam tu lah kat Malaysia. Tak adalah timbul isu boleh pakai, tak boleh pakai lah, itulah, inilah. Benda kecil je. Tak ada orang buat. Sama juga macam pipe.
Benda kecil je. Kita nak basuh tangan dulu. Kami nak basuh jari dulu baru siku. Kami nak basuh jari dulu. Orang masjid cakap. Jemaah, kami nak basuh jari dulu baru siku. Tolong buat sesuatu. Tolonglah. Biar masa tu tak ada benda. Baju tak basah, kain tak basah, air tak mercik. Benda tu mudah. Tolong buat satu design. Wahai designer. Benda lain habis boleh buat design. Kereta tu Allah sampai tak ada design dah nak buat. Pusing sama balik macam dulu. Fashion baju, pusing lah kali macam dulu balik. Pusing balik, agogo balik macam dulu. Kejap, kecil kat atas, kecil kat bawah, straight cut lah, low cut lah, cut lah kali jadi balik kan. Fashion tu balik. Sampai tak ada dah rekaan. Bab semayang kita ni tak ada reka apa. Duduk gitulah zaman tok kita dulu. Paik tu lah sampai sekarang. Basah baju lah ketika nak ambil wuduk, berjeruk baju. Masa nak basuh tu dia mengalir kena buat sesuatu. Tapi penyelesaiannya kolah kan. Cuma kolah pun sama juga. Bila kita ambil tu, dia boleh lah. Setakat ni penyelesaian yang paling praktikal kolah lah. Tapi kita tak nak cerita lah kolah, kita nak cerita yang pahit tu. Itulah, tak tahu lah. Jadi sunat sini dulu sehingga ke bawah. Jika dapat buat begitu, dapat satu pahala ekstra. Pahala ekstra. Allah. Ada orang kata mesin basuh yang manual boleh gitu. Kita tak nak cerita manual, kita nak cerita automatik. Manual dulu lagi boleh. Memang boleh pun kan. Masuk air, spin, buka air. Sebab tu nama manual. Kita pemalas. Nak biar dia buat sendiri semua. Kalau rajin, habis spin, buat keluar, jigu perah balik. Itu orang rajin. Ni cerita orang malas macam kita. Janganlah cerita mesin basuh manual. Okey? Buatlah sesuatu. Tak tahulah. Tak silap je macam dekat UU kan. Bahagian reka bentuk reka cipta. Kan ada kan? Reka cipta dia kena ada apa benda saya nak sebut pun tak kerti. Adalah fakulti-fakulti tertentu yang dia mesti cipta satu-satu perkara yang orang lain tak cipta lagi, baru dia luluh degree dia ke diploma dia. Kan ada kan? Yang tu nak. Yang praktikal, yang tak mahal sampai berjuta-juta. Yang tu kita nak. Ada orang tanya masa saya dulu, ada orang tanya tak tahu nak buat apa. Saya tak ingat dia UiTM tak silap. Dia punya fakulti apa benda, tak ingat. Tapi dia kena reka satu benda untuk periksa dia lah. Dia tak dia tak minta saya bagi idea. Masa tu lama dah, saya rasa dah 15 tahun lepas tu. Saya bagi tahu dia apa? Sejadah yang tahu rakaat. Dia buat. Maksudnya sejadah rakaat pertama, naik satu, rakaat kedua. Jadi tak ada dah isu 3-4. Dia buat, tapi tak tahu kenapa tak disebarkan ke apa. Tapi dia buat. Dia adalah bila sujud tu 2 kali baru naik satu. Simple aja. Dia jadi beberapa isu lah. Masbuk sejadah tu tak faham. Program tu tak faham. Masbuk lah, sujud terangkat, tajam tu terangkat letak balik. Dia tak faham. Jadi dia buat lah. Dia adalah buat. Macam mana. Nanti masbuk imam dengan sujud, dia sujud. Tiba-tiba ting satu rakaat. Tu lah sejadah tak boleh belajar. Tak erti masbuk muafiq. Cuma boleh buat. Cuba buat sesuatu. Okey. Itu sikitlah. Jadi sunat basuh daripada jari sampai ke siku. Kemudian sampai ke siku wajib lebihkan sikit. Perbahasan sama masa basuh muka. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Oleh kerana nak sempurnakan siku, siku ni tak ada line, tak ada sempadan yang boleh dapat dengan jelas, maka wajib basuh sampai ke lengan. Sikit. Daripada tangan pergi ke siku, masuk lengan sikit aja. Masuk sikit, cik masuk je. Maka waktu tu dah yakin terbasuh je tangan. Yang sikit tu wajib. Dan yang sunat basuh sampai ke tiak. Dia panggil ghurran muhajjalin. Nabi kata di akhirat kelak
Aku akan kenal umat-umat aku daripada ghurran muhajjalin. Sahabat tanya, benda apa tu? Nabi kata cahaya di muka dan di tangan dan di kaki. Daripada apa jadi gitu? Kesan daripada wuduk. Kerana Nabi kata, jika kamu mampu untuk memanjangkan sinarnya, maka panjanglah. Maksudnya memanjangkan sinarnya, basuh lebih lah. Maka basuh lebih. Kalau kaki, sampai ke bawah lutut sikit. Sampai ke bawah lutut lah. Betih tu. Kalau tangan, sampai ke ketiak. Kalau muka, separuh kepala. Ni, basuh sekali ni. Tolong. Sampai sini. Kat yang muka. Sebab dia akan bersinar di akhirat. Nanti Nabi kenal, Nabi akan panggil lah, minum telaga Kausar. Ghurran muhajjalin. Macam ni kalau orang tak ada siku ha? Kalau dia terpotong tangan, kalau tangan terpotong, wajib basuh yang mana ada sampai siku lah. Jika terpotong dekat siku, maka wajib basuh dekat siku. Terpotong kat siku, wajib basuh siku. Wajib. Kalau terpotong hingga tak ada siku, sinilah maknanya, tak ada siku, maka tak wajib basuh, sunat je basuh. Buat syarat, basuh gitu. Buat syarat, tu tak wajib. Selagi ada siku, wajib basuh. Kalau kat sendi ni tercabut, wajib basuh. Wajib. Sebab dia masih lagi ada siku. Walaupun siku tu dah cabut kat sendi, tapi masih lagi ada. Yang tak wajib basuh bila terus kat sini, terus hilang siku. Maka sunat aja, kalau boleh basuh, sunat basuh. Kalau sampai ke sini terpotong, bahu ni tak sunat basuh apa-apa. Apa lagi ya? Sunat-sunat. Apa dia? Tak ada dua-dua kan? Tak ada, habis. Mana tertib situ tak ada. Muka, kepala, terus tangan tak ada. Kalau ada sikit macam ni, biar berasa sikit basuh tangan, basuh muka, sunat basuh sini. Kalau sini lah. Kalau siku, sini tercabut, muka wajib basuh, muka sunat sikit. Gitu. Langsung tak ni, sendi ni cabut, langsung sunat pun tidak. Sunat pun tak. Jadi basuh muka, terus sapu kepala, basuh kaki. Ada orang tak ada sampai sini? Ada. Macam dia nak basuh muka kan? Menjadi persoalan juga, tak kira macam mana pun. Tapi buat muka wajib basuh. Selam. Boleh, tak ada masalah, dengan syarat yakin terbasuh muka tu lah. Kan? Dia pergi kolah, dia masuk, terus basuh kaki. Kepala. Masa selam tu kena sekali kan kepala dah. Betul tak? Cuma yakin tak? Kalau shower pipe susah. Kalau macam tu ambil kaki. Kalau betul boleh gitu, duduk, ambil air pakai kaki gayung ke macam ni. Ni kepit ibu jari kaki dia. Tapi habis terbuka, habis aurat kalau pakai kain tu. Free show. Mungkin kena ambil kat rumah lah kot. Angkat, sebab dia nak angkat. Pakai seluar. Pakai seluar, jangan pakai kain, pakai seluar. Tapi duduk basah lah. Ni cerita di rumah lah. Ambil jiru, letak, bukan, ambil kaki kiri, jiru, kaki kanan. Ni kaki, tak tahu muka. Ya. Kalau betul gitu, wajib. Sebab kalau dengan jiru saja yakin kata tak apa. Takut-takut ni tak kena. Bila tak yakin wajib sapu. Kalau yakin tak perlu, macam selam tadi kan. Yakin tak kata? Yakin dengan selam tu memang kata pun. Maka tak perlu gosok. Gosok ni sunat, tak wajib. Cuma kalau tak puas hati, tak yakin kata, baru wajib gosok. Kalau yakin tak. Mungkin itulah kolah. Masuk kolah buat gitu. Bahaya.
Biasa pakai kaki Kalau dia makan pun pakai kaki Oh, pakai sudu je. Tak juga nak ambil cara kaki. Jalan-jalan pakai kaki tak? Yelah, jalan memang pakai kaki, makan pakai kaki. Uish. Boleh. Kita biasa kalau kaki tak boleh dah nak tangan. Oh, ada orang gitu. Mana lagi sunat macam tu juga kaki nanti kita akan bahas nanti masa basuh kaki. Sunat mulakan jari dulu baru tumit. Sama. Sunat mulakan jari kaki baru sampai ke buku lali, sampai ke bawah, sampai buku lali, sampai tumit. Takkan begitu. Okey. Kalau basuh serentak tangan. Okey. Yang ada dua sunat kanan dulu baru kiri. Yang dua sunat kanan dulu baru kiri. Contohnya yang ada dua, tangan dua kan, kaki kan. Sebab tu sunat kanan dulu baru kiri. Bila serentak tak dapatlah pahala sunat. Tapi telinga sunat serentak. Ada mesti tak sunat. Ada. Kadang-kadang nak tergelak pada. Memang antai aja kita ibadah kita ni. Ada yang ambil air lagi kat telinga dia. Saya biasa tengok time sembahyang Jumaat lah. Sebelum sembahyang Jumaat tu kan. Kita mari awal sikit ke pukul 11.30 boleh tengok macam-macam. Ambil air macam tu dekat kolah, basuh telinga. Satu. Ambil air lagi, basuh telinga. Dua. Basuh telinga. Nak basuh telinga basuh lah. Tapi bukan time wuduk tu. Wuduk ni sapuh telinga, bukan basuh. Disunatkan sapuh telinga, bukan basuh telinga. Sama juga diwajibkan sapuh kepala, bukan basuh kepala. Ambil jiru, cuma bukan tak sah, kelakar. Basuh muka, air mengalir. Basuh tangan, ambil satu gayung, jiru kepala. Kelakar, buka paip, jiru. Bukannya tak sah, sah. Tapi yang diwajibkan ambil air, dah basah, buang dulu air. Dah basah, tu menghantar kebasahan. Bukan menghantar air. Yang menghantar air muka, tangan, kaki. Itu kena hantar air. Telinga pula yang sunat sapuh. Macam kepala. Kepala wajib sapuh. Telinga sunat sapuh. Ni sapuh ni. Dapat kepala. Sunat ambil air. Dah basah. Tak payah ambil kali kedua. Kalau nak ambil tak salah. Tapi macam tadi jangan kelakar. Sapuh kebasahan. Ambil air. Ni. Dapat dah. Nak pahala lebih lagi? Nak pahala lebih lagi? Serentak. Nak pahala lebih lagi? Jangan macam ni je. Ni banyak kan dia punya highway dalam ni. Pergi semua highway. Baik. Dah puas hati. Yang belakang ni pergi kat belakang, pergi ke depan lah. Nak lebih lagi. Tapi yang sunatnya sapuh, bukan basuh. Tak kisahlah sikit ke, serentak ke, tak serentak ke, tetap juga sapuh. Ini pergi basuh. Tak pernah. Kami di pondok tu tak pernah tengok orang basuh telinga. Ya. Lupa saya masih baik beritahu. Bagus tu. Satu. Gini sunat gini. Yang maksimumnya sunat lah. Maksimum. Jangan sapu gini je. Ambil air pula sunat air baru. Air lama pun boleh. Contoh yang ni, ambil air satu sapu kepala. Kali kedua, 3, betul? Ambil yang sama. Boleh? Boleh. Betul. Nak sunat lagi. Lepas kepala tu, jangan pakai air tu. Ambil air lain. Sunat lagi. Banyak sunat kat situ pun dah berapa banyak sunat dah. Okey. Tak. Nak sunat lagi. Ambil air tu. Round semua. Round. Dia ada highway dia. Ikut je. Ni naik atas. Naik atas. Sampai sini. Masuk dalam lubang telinga. Lepas masuk lubang telinga. Ibu jari ni. Letak kat belakang. Kat cuping. Lepas tu. Ke belakang tarik. Tok ke depan. Okey. Lepas pada tu sunat
Dia gini sunat. Dempekkan telinga. Bahasanya dempekkan. Tak kisahlah macam ni, tapi penting dempekkan. Sunat. Sunat dempekkan. Itu sunat lain pula. Berlambak sunat. Dekat telinga je dah 5-6 dah sunat. Pakai air baru, jangan pakai air lama, jangan sapu saja, rawan lagi. Lepas tu pula yang ke belakang tu tarik. Macam tu. Kemudian pula last kali. Sunat. Tak payah pakai air baru yang tu. Tak perlu. Tak perlu pakai air baru. Air tu juga, bukan air lah, basah yang tu juga. Sunat buat tu. Benda kecil, tapi benda kecil tak buat juga. Nama benda kecil tapi tak buat juga. Kanan dulu bawa kiri. Yang tangan kanan dulu bawa kiri. Yang telinga serentak. Apa lagi ya? Kalau ada tatu dekat tangan besar, naga tu ataupun ekor naga, kepala di sini. Ni ekor dia. Sini. Tak nak dia sampai sini. Dia selap sikit ni. Ni saya cerita kisah benar. Dia selap. Apa benda? Tatu. Naga. Kita ingatkan naga situ. Rupanya kepala dia sini. Sini kepala dia. Gitu. Kepala. Ekor situ. Tunjuk. Tak kisahlah. Soalannya, satu, mandi wajib macam mana? Yang kedua, wuduk macam mana? Sebab tatu ni, dia ada alat yang tajam tu. Dia cocok dalam kulit. Dia bukan atas kulit. Kalau atas kulit macam chewing gum budak-budak beli 20 sen tu, jilat, tepek. Buka-buka, itu basuh dengan air hilang. Ini dia ambil benda tu, lepas tu sakit. Dia panaskan color, warna yang permanent, yang kekal. Dia gelegakkan, panaskan dalam alat dia yang macam pen tu. Gurut dalam tu panas kan. Lepas tu ujung dia tu ada jarum halus dan boleh keluar lah kat situ warna tu kat situ. Lepas tu dia zzz, gitu bunyi zzz. Saya tengok. Dia masuk, dia cocok kulit dan dia masuk bawah kulit. Epidermis apa benda tu. Bawah kulit. Lepas tu berdarah. Dia nak darah tu. Darah tu bila keluar darah tu, dia akan campur dengan color tu. Dia tekan, campur keluar color. Dia campur dengan darah tu. Lepas tu baru dia lepas. Masa dia lepas tu, darah akan bercampur dengan kulit. Jadi akhir sekali macam mana tah? Jadi warna tu akan naik sampai ke atas. Naik ke atas tapi tak menembusi kulit yang atas. Sebab tu tak hilang. Kalau tidak, luntur kena klorok. Senang Tatu mandi klorok. Tak hilang. Sebab dia bawah kulit. Dia bukan atas kulit. Dia bawah kulit. Okey, bila macam tu, soalannya dia bawah kulit dan dia naik sampai ke atas kulit. Macam tu lah. Dia buat bawah kulit, lepas tu dia menyerap naik sampai ke atas kulit. Jadi kalau buang yang atas kulit tu sekali pun tak boleh, dia kena bawa dengan isi-isi. Sebab tu bila orang nak buat tu, kulit dia jadi uduh, berkedut. Sebab dia nak buang yang bawah tu, ada laser kot. Teknologi yang boleh buang lah. Orang dulu pakai streka. Yang betul-betul nak tobat ke streka. Tok guru kata tak payah gitu. Konon-konon nak tobat. Nak tobat gila mengaji dulu. Ni nak tobat ambil streka. Masak. Apa ni dia terlebih. Tak perlu. Tobat je lah nak suar. Cuma kalau kata ada tatu, macam mana nak sembahyang? Tak sah lah wuduk dia. Habis tu macam mana? Tobat lah dulu. Bila tobat nak suar, adalah keringanan dia. Tapi secara umumnya tak sah. Ada ulama kata wajib tayamum seumur hidup. Ambil wuduk, sampai kat tangan, tayamum, sambung balik, sapu kepala, basuh kaki. Dengan syarat dia dah bertaubat dan kena tayamum seumur hidup. Selagi tak hilang,
Ada yang kata tidak, dia dimaafkan. Jadi taubatan nasuha, maka maaf. Betul. Tapi ada kes bagus streka ni. Rasa kali kedua dah jadi pula. Benda apa? Kita strek. Tangkap tu lah. Gua kasar tu. Gua kasar tu. Habislah kot. Cukup lah. Kalau dia buat tattoo sebelum masuk Islam, itu settle. Memang settle dah. Ni dalam Islam tu buat tattoo. Itu yang problem tu. Biarlah. Cukup lah dulu. Kita masuk dah yang keempat. Dan keempatnya menyapu kulit kepala atau rambut. Rambut kepala. Yang di dalam had kepala. Keempat, tangguh. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.